Okey. Untuk makluman, peserta-peserta yang baru dan juga ada peserta yang lama sebelum ni yang hadir, sebab saya benarkan untuk mengulang, siapa yang nak mengulang, dan kalau nak ulang tu tak perlu bayar. Jadi juga yang tuan-tuan puan bayar tu satu sekali saja untuk jadi ahli semua hidup lah, macam itulah. Maksudnya boleh hadir kelas baru banyak nak, lepas tu latihan amali mingguan yang kini kita buat Khamis malam Jumaat. Untuk lepas hadir bengkel ni boleh hadir latihan amali untuk praktiskan apa yang telah belajar dengan sama-sama kita menterjemah Al-Quran. Jadi itu dan semuanya ada rakaman dan itu boleh ditonton sama ada di YouTube ataupun di FB. Okey, jadi kita mula insya-Allah. Jadi bila kita nak belajar satu bahasa yang baru, sebenarnya bahasa Arab tak barulah. Bahasa Arab untuk kita semua tak baru. Dan sebab apa? 3/4 daripada syarat ataupun perkara yang perlu diperolehi oleh seseorang untuk menguasai satu bahasa dah ada pada kita. Itu bahasa Arab, kita dah boleh baca tak? Kita dah boleh baca. Boleh sebut dengan betul lagi. Kadang orang Arab yang tak belajar Quran apa tak boleh sebut dengan betul. Okey? Lepas tu kita kenal huruf, betul boleh baca, boleh sebut. Itu dah baguslah. Lepas tu kita ada kita tahu makna vocabulary. Banyak perkataan bahasa Arab dengan bahasa Melayu ada persamaan. Quran lah khususnya. Quran khususnya. Jadi itu kita akan lihat nanti. Dan perlukan latihan. Dan latihan kita dah buat dah. Kita mengaji, kita baca Quran tiap hari. Baik dalam solat atau luar solat, itu dah 3 perkara dah buat. Satu perkara kita tak ada. Itu grammar, tata bahasa. Dan morfologinya lah, sistem bahasa dia. Itu yang kita tak diajarkan selama ini. Cukup sayang, kadang-kadang itu kejayaan penjajah untuk memisahkan kita dengan Al-Quran. Sebabnya kalau kita faham Al-Quran dengan teksnya sendiri, itu cukup berkat dan cukup banyak hikmah yang kita boleh perolehi. Tidak terpanjatlah kalau dulu macam saintis-saintis Islam dulu tu, saintis-saintis Islam dulu tu, mereka boleh pelopori ataupun boleh bongkar ilmu-ilmu Allah, ilmu-ilmu sains kerana diberi hikmah dan ilham selama mereka membaca Al-Quran dengan memahami makna-makna yang dibaca. Itu kelebihan. Dan kita dipisahkan tu dengan kita tidak diajar bagaimana nak memahami Al-Quran. Hatta sehingga pelajar-pelajar tahfiz kita sekarang pun yang dah hafaz 30 juzuk kadang tak faham apa yang dia baca. Subhanallah. Jadi itu jadi sebenarnya bahasa Arab yang kita nak belajar lagi dalam 12 jam ini ialah tentang nahu, grammar. Dan juga of course the morphology untuk kita faham sistem bahasa Arab Al-Quran. Kerana sistem bahasa Arab Al-Quran bahasa Arab jugalah. Maksud amat berstruktur dan amat sistematik. Itu kita nak faham. Very structured and very systematic. Kita tahu tu insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk dapat memahami dan menguasainya insya-Allah. Okey, jadi kalau kita tengok bahasa Melayu, sebelah kiri kita ada kata nama kan. Kata benda lah dulu saya jemput. Kita kata benda atau kata nama seperti kata pen, komputer, rumah, baju, kereta, cuma kata nama, benda, kata benda. Jadi satu, kata ganti nama. Saya, awak, dia, mereka, kamu, kami, kan? Itu kata ganti nama. Kata adjektif. Adjektif rupa nama. Lawa, besar, laju, kan? Cantik, biru, hijau, itu adjektif lah. Lepas tu ada kata nama khas. Kuala Lumpur, Muhammad Yusof, Saadia, kan? Itu semua kata nama khas. Jadi semua itu ada 4 atau 5 bentuk kata nama. Kalau bahasa Inggeris dia ada itulah, dia noun, pronoun, adjectives, adverb semua tu. Okey, dan itu jadi itu ada 4. Jadi tapi dalam bahasa Arab semua itu digolongkan sebagai isim.
Isim istilah kalau diterjemahkan isim tu nama. Isim tu nama. Kalau orang Arab tanya ma ismuka, siapa nama kamu? Siapa nama awak? Itu isim. Samalah. Bismillah dengan nama Allah kan? Itu isim. Itu dipanggil nama. Okey. Jadi kalau bahasa Melayu bahasa Inggeris ada 4 jenis perkataan tapi dalam bahasa Arab digolongkan sebagai satu. Dan kedua dia ada kata perbuatan atau verb. Itu panggil fi'il. Fi'il pun bahasa Melayu kan fi'il. Buat fi'il lah budak ni kan. Itu. Kalau isim ada isim lah. Lepas tu kita ada terus kata sendi nama dan kata hubung. Preposition and conjunction. Itu dipanggil haraf. Haraf macam huruf dalam bahasa Melayu. Sebab kalau kata sendi ni dia ada 1, 2 atau 3 huruf saja paling banyak. Paling banyak 1 atau 2 huruf saja yang menunjukkan dia sendi. Okey. PL biasa macam isim. Jadi itu. Jadi kalau kita bandingkan dalam bahasa Arab kita perlu mengolah 3 jenis perkataan. Kalau berbanding dengan bahasa Inggeris ada 6 atau 7 jenis perkataan atau parts of speech. Di mana lebih mudah? Itu saya nak rasa pertama kali kerana itu. Itu menunjukkan bahasa Arab lebih mudah untuk kita olah atau kita untuk cerakinkan. Okey. Alright. Right. Sebelum kita teruskan, istilah-istilah kita akan guna ini terpaksa guna istilah bahasa Arab lah. Ini baris atas, baris bawah, baris depan. Kalau baris atas sebagai fathah. Kalau bunyi A lah kan. Bunyi A, fathah. Baris bawah, kasrah. Bunyi I. Kalau dhamma, bunyi U. Itu kalau untuk satu. Kalau ada dua baris atau tanwin, baris 2. Ada fathahataini, kasrataini, dhammataini. Ada barisan sebagai tanwin lah. Okey. Itu istilah yang rasa semua dah tahu. Kalau orang lama-lama macam saya dulu belajar baris atas, baris bawah, baris depan. Tapi sekarang pun dah guna istilah ni. Jadi sila maklum. Okey. Sekarang kita akan mula pada perkataan yang berulang-ulang, iaitu isim-isim serta haraf. Terdiri daripada 50% semua perkataan-perkataan Al-Quran. Satu. Dan kalau kita perhatikan juzuk pertama Al-Quran, iaitu 20 halaman pertama, lebih 85% perkataan-perkataan dalam juzuk pertama itu diulang-ulang. Cuma bentuk dia berbeza sikit dari segi dia punya morfologi berbeza, tapi dia punya kata dasar atau root word dia sama. Jadi dalam bahasa Arab ni dia tahu root word dan kita tengok pattern dia. Pattern apa? Sama isim aktif, isim pasif atau isim biasa, atau pattern perbuatan past tense, present tense atau command verb ataupun perintah. Itu kita tahu maknanya dah. Kita tahu cuma kata dasar je kita kena ingat. Okey. Dan kita tambah perbendaharaan kata dengan selalu membaca Al-Quran. Itu insya-Allah. Ada itu. Baik. Jadi pertama kita akan kenal ganti nama. Kalau tengok ganti nama ni, itu kita ada tiga kolom, 3 lajur, 5 lajur. 1, 2, 3, 4, 5 dan ada 3 baris. Jadi ada 15 perkataan. Okey. Jadi kalau kita di atas kita ada ganti nama orang pertama. Orang pertama maksudnya kita sendirilah yang berkata-kata, saya, kami, kan. Ganti nama orang kedua iaitu orang yang kita bercakap dengan dia, kan. Engkau, awak, kamu. Itu orang kedua. Jadi dalam bahasa Arab beza dengan bahasa Melayu lah. Dia ada anta dan anti. Kalau dalam bahasa Melayu awak tak ada lelaki perempuan sama juga. Dalam bahasa Inggeris pakai you. You pun sama juga. Satu aja. You untuk lelaki dan perempuan pun you. Di bahasa Arab ada 2. Anta dengan anti. Okey. Dan juga antum dengan antunam untuk lelaki dan perempuan. Dan untuk orang ketiga kita ada untuk dia. Kalau Melayu pakai dia lah. Dia lelaki, dia perempuan. Bahasa Inggeris beza sikit. Ada he dengan she. Ya, bahasa Arab pun gitu. Ada huwa, hiya. Huwa untuk dia lelaki, hiya untuk dia perempuan. Itu tu mufrad. Kita ada mufrad singular. Ana, saya.
Kalau orang kedua, anta dan antu. Awak lelaki, awak perempuan. Lepas tu orang ketiga ada huwa dan hiya. Ini singular. Dan ini paling banyak lah yang berlaku dalam Quran, huwa dengan hiya. Paling banyak. Orang ketiga paling banyak dalam Al-Quran. Sebab cerita kisah-kisah orang dulu kan, diceritakan oleh Al-Quran, oleh Allah SWT. Jadi banyak orang ketiga. Paling banyak dalam Quran tu jelas istilah untuk orang ketiga dan banyak pada lelaki. Sebab bila rujuk pada lelaki, dia juga rujuk pada wanita. Kalau pada wanita khusus. Okey, itu mufrad. Kalau lepas tu ada jamak kat bawah plural. Jamak plural. Dia ada nahnu kami. Antum dengan antuna. Antum kamu ramai lelaki, kamu sekalian lelaki, antuna kamu sekalian perempuan. Untuk orang kedua. Orang ketiga dia ada hum dengan hunna. Hum mereka lelaki, hunna mereka perempuan. Okey, jadi mana nak fokus? Fokus pada hum. Hum, antum, nahnu. Untuk lelaki dulu. Sebab dalam Al-Quran kebanyakan, lebih 90% perkataan itu dirujuk pada masculine. Bukan lelaki, maksud masculine. Masculine. Yang perempuan, yang untuk istilah untuk wanita, tak kenal pun tak apa. Fokus pada hum dengan huwa. Ana, nahnu. Atau anta, antum. Yang di tengah-tengah untuk dual. Dua orang. Dia dalam bahasa Arab beza sikit. Bahasa Melayu tak ada. Sama ada singular ke plural aja yang ada kan. Tapi dual tak ada. Untuk dua orang. Bahasa Inggeris pun tak ada. Dia ada panggil musanna. Musanna dual tetap kalau untuk orang pertama nahnu, kamilah. Jadi antuma untuk kamu dua lelaki atau perempuan sama. Kalau untuk mereka dua orang perempuan lelaki sama juga huma. Jadi walaupun ada 15 perkataan sini, tetapi 3 perkataan adalah sama. Nahnu, antuma, huma. Jadi itu huma untuk mereka berdua, lelaki atau perempuan. Antuma, kamu berdua lelaki atau perempuan. Nahnu, kamu berdua atau ramai, lelaki atau perempuan. Jadi yang dual ni tak banyak dalam Al-Quran. Jadi kalau kita kenal bentuk yang untuk lelaki, untuk dia, atau mereka lelaki, atau engkau lelaki dan kamu lelaki, anak saya, nahnu kami. Kalau kenal lelaki, harusnya boleh kenal wanita lepas tu kan. Jadi fokus pada lelaki je dulu. Kalau nanti bentuknya tak banyak beza, nanti kalau kita tahu lelaki, insya-Allah perempuannya, istilah untuk perempuan kita boleh kenal. Jadi jangan risau sangat terlalu banyak nak hafal. Fokus pada huwa, hum, hiya pun ada juga hiya boleh hiya. Hiya ni banyak sebab hiya ni sebab kata nama yang tidak berakal, kata benda. Kalau dia plural, dia rujuk sebagai hiya. Dia rujuk sebagai she. Jadi hiya pun banyak juga. Jadi kawan-kawan, huwa, hiya, huma, anta, antum, ana, nahnu. Fokus yang tu dulu. Ada soalan setakat ni? Jadi bila kita baca Quran, tuan-tuan dah baca banyak, bertahun-tahun baca Quran kan? Kalau saya sendiri sejak umur saya khatam Quran umur saya 14 saya ingat. 14 tahun, lambat juga lagi sebab guru saya meninggal dulu, ayah saya meninggal dulu. Dia meninggal sebab umur saya 11 tahun. Jadi dia tak sempat nak mengajar besok. Mengaji dengan atuk saya. Jadi itu sampai umur 14 baru khatam. Jadi kita dah baca Quran selama tu dalam solat ke apa. Tidakkah terdetik di hati kita nak tanya, ni makna apa aku baca? Home, anta, tak terdetik ke di hati kita? Jadi itu harusnya kita bertanya apa maknanya. Jadi hari ini insya-Allah kita mula untuk kenal apa makna setiap perkataan yang kita baca dalam Al-Quran. Itu tujuan ini. Okey? Ada soalan setakat ni? Okey, kita teruskan. Right. Jadi kalau tengok perkataan-perkataan itu yang kita lihat yang ini ialah bila ia ditulis secara terpisah. Maksud cara berasing daripada perkataan lain, berasingan.
Tapi di Al-Quran banyak domi atau ganti nama ini tertulis terlekat pada perkataan yang sebelumnya. Sama ada perkataan itu adalah isim yang lain, kata nama lain ataupun perbuatan ataupun haraf. Dia boleh terlekat banyakkan. Okey, dia terlekat. Jadi sebab tu bentuk dia berubah sedikit bila dia terlekat. Dia tu secara terlekat atau mutasil lah kalau dalam bahasa Arabnya terlekat. Jadi kita tengok sebelah kanan sekali kita ada huwa. Huwa kalau dia perkataan huwa terlekat pada perkataan sebelumnya ditulis sebagai hu. Hu tu dia lah macam kitabuhu, rabbuhu, Tuhan dia, kitabuhu, kitab dia, kan? Maluhu, harta dia. Tu. Jadi dia hu di belakang. Kalau huma, ini dua orang tetap dia sama huma. Kalau hum, sama juga belakang dia hum. Cuma hiya, dia perempuan. Belakang jadi ha alif. Ha, kalau hu aja lelaki, dia lelaki. Ha alif dia perempuan. Jadi kalau huma sama, hunna dia mereka perempuan. Anta jadi ka. Anta jadi ka. Kita buka Rabb buka, ya. Apa lagi iyaka, iyaka hanya engkau. Jadi ka jadi engkau. Anta. Kalau kuma, mereka kamu berdua jadi kuma. Antum ni yang paling banyak. Antum jadi kum. Kita bukum, Rabb bukum, kan? Baitukum. Okey, itu. Jadi antum jadi kum belakang. Anta, anti jadi ki, anti jadi ki. Ni pun tak banyak, anti jadi ki. Antuma sama kuma. Antuna kunna, ni pun tak banyak, yang paling banyak ni bawah. Nahnu dengan ana. Ana saya. Ana saya. Kalau dia jadi mutasil, dia terlekat kata sebelumnya, dia sama ada jadi ya saja atau nun ya. Kadang-kadang ya tu pun ialah jadi nun saja, nun berbaris bawah, nun berbaris kasar, ni je. Itu jadi itu ana kalau di belakang. Kalau nahnu belakang nun alif, na panjang, na. Jadi tuan-tuan dan puan fokus pada lelaki, huwa, hu, hiya, ha, ini untuk perempuan, hiya dia, puan. Anta pada ka, antum jadi kum, lepas tu ana jadi nun ya atau ya, dan nahnu kami na. Okey, itu jadi kita nak cari dalam Quran tu perkataan-perkataan ini nanti. Sebab apa? Masalah mereka untuk kita nak memahami Al-Quran pada awalnya macam saya sudah ada masalah tu. Kita tengok ni perkataan Arab huruf-hurufnya bersambung-sambung kan. Ini satu perkataan ke dua perkataan ke tiga perkataan. Biasanya perkataan dalam Al-Quran tu jadi dua perkataan. Disambung jadi satu huruf yang bersambung-sambung. Jadi kita tak dapat bezakan. Okey gini. Ini macam gini. Saya tengok ni untuk singular. Kita yang singular. Kita ada huwa di belakang ni, dia kan. Dia lelaki. Kalau ditulis di bawah tu kita rabbahu. Tu jadi rabbahu, Tuhan dia. Nah, jadi itu kalau terjemahan. Ini bawah ni adalah kalau kita nanti saya akan beri link pada apps Green Tech, di mana kita tekan pada setiap perkataan dalam Al-Quran itu dia akan memberi makna yang begini. Jadi kalau Rabbahu Tuhannya. Tuhannya. Jadi dia akan beritahu yang itu adalah personal pronoun dan noun. Personal pronoun ialah domir lah. Noun tu Rabbah. Dia akan beritahu sama ada perbuatan ke apa tu. Okey, jadi itu membantu kita. Jadi kalau huwa, kalau ditulis saya tadi Rabbahu, jadi Tuhannya. Kalau hiya, dia perempuan, kalau tulis terlekat jadi ahliha, keluarganya. Ahliha, keluarganya. Okey.
Jadi banyak istilah dalam Al-Quran itu yang kaum, kadang-kadang bangsa, itu dirujuk sebagai she. Sebagai she itu dia akan dirujuk sebagai ha. Kalau disambung jadi ha. Okey? Jadi anta jadi iyaka, hanya pada engkau. Jadi hanya pada engkau. Anti jadi laki. Bagi engkau perempuan. Dan ana jadi li, jadi untuk saya, untuk bagiku. Jadi li lam dengan lepas tu ya, ni ya tak apa ini anak ni, li bagiku. Itu bagaimana kita akan lihat nanti, kita akan berlaku. Ini untuk singular, dan untuk plural saya tak tunjukkan untuk dual sebab dual tak banyak, kita tak perlu nak risau sangat. Kita tahu nanti kalau dia dual. Kalau dia bukan singular, dia bukan plural, dia dual lah. Okey? Jadi kita ada untuk plural, kita ada nahnu, antunna, antum, hunna, hum. Yang ni kalau untuk wanita tak payah fokus sangat, fokus pada yang lelaki, yang masculine. Bukan saya anti wanita, sebab dalam Quran memang itu hum lebih banyak daripada hunna. Hum, jadi kalau dia betul jadi alaihim. Kadang hum jadi him. Ini pun kerana istilah masalah sebutan, bukan kerana hum lagi jadi him, kerana untuk memudahkan sebutan. Dalam Al-Quran untuk dhamir dan banyak perkataan dhamir khususnya, dia jadi hum jadi him atau hu jadi he, itu kerana untuk memudahkan sebutan. Memudahkan sebutan. Jadi memudahkan sebutan itu adalah pengaruh yang paling kuat dalam menentukan baris perkataan itu. Khususnya dhamir atau ganti nama. Jadi kalau alaihum susah nak sebut. Alaihum kan susah. Jadi alaihim, jadi itu fasih. Alaihim. Hunna jadi basyiruhunna sama. Antum jadi minkum, dari kamu. Minkum. Taqabbalahum minna wa minkum, ani minkum, dari di antara kamu. Minkum. Antunna, ani kunna, ini pun tak banyak. Yang nahnu kalau ditulis sambung jadi ihdina. Ada nun alif di belakang itu, kalau nampak nun alif di belakang pada setiap perkataan, itu kami lah. Itu masuk kami. Nahnu. Okey? Right. Ada soalan setakat ni? Okey, kita mula dengan latihan yang ini. Jadi okey, kalau tengok pada tadi, kena pasti ganti nama atau dhamir sama ada terlekat atau terpisah dan beri maknanya. Jadi ini pun merupakan satu paparan daripada X yang saya guna, green tag, untuk memberi makna setiap perkataan. Jadi kalau tengok di sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh cari tak di mana ada dhamir. Dhamir dalam ayat berikut. Silakan. Wa qala allazina naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi fa'asiluni. Okey. Cari dhamir aja. Silakan. Yang pertama kita ada wa qala allazina naja minhuma. Minhuma ni dua perkataan. Minhuma. Kalau tengok maknanya di antara keduanya. Dia punya dhamir ni huma. Keduanya. Huma. Okey, itu yang pertama. Jadi dia terlekat ke terpisah? Terlekat. Dua perkataan itu. Min huma. Min dari, ya min haraf, huma. Keduanya. Okey? Terus di bawah. Silakan. Ana. Ana. Ana apa makna dia? Kat bawah tu ada aku, kan? Saya. Dia terlekat ke terpisah ni? Terlekat. Terlekat dengan apa? Ana tu terlekat ke terpisah dengan perkataan sebelumnya? Ummatin ana. Kan? Terpisah. Terpisah. Dia terpisah. Kalau ana terlekat pada ummatin jadi ya.
Ummati. Ya ni itu jadi ya tambah ya tak bertitik. Ummati. Umatku. Jadi ummati ana, aku umat. Di lain. Jadi lepas tu ini bukan umatku tapi aku umat. Sesudah. Umat aku. Umatin, lepas tu aku. Lepas tu terus ada lagi. Domain. Selepas tu. Kita ada lagi domain. Atau ganti nama. Kita ada unabbiukum. Aku akan beritahukan kepadamu. Unabbiu tu kalau terjemah dia, aku akan beritahukan padamu. Itu adalah fi'il lah. Jadi nak tahu kita tengok domain je. Kum ini domain. Dia terlekat pada unabbiu. Jadi kamu. Jadi kalau terlekat ni automatik jadi objek lah ni. Jadi objek kepada perbuatan. Unabbiukum. Hukum, kum kamu ataupun antum. Kum asalnya antum. Dia bila terlekat jadi kum. Okey. Jadi bawah apa ada? Bawah. Ada dua domain di bawah tu. Ada dua ganti nama. Mana satu? Silakan. Ta'wilihi. Li. Ta'wilihi. Hi ini maksud dia atau nya, lelaki. Ambil sekali. Laki ke perempuan? Laki ya. Maaf. Jadi sebenarnya perkataan ada tiga tu. Bi ta'wilihi. Ada bi, haraf bi depan tu. Bi. Macam bismillah dengan bi dengan. Bi ta'wili. Ta'wili, ta'wil lah. Ta'wil. Hi dia. Dengan takwilnya. Okey. Jadi hi ni asalnya hu. Hi ni asalnya hu. The who. Tapi untuk mudahkan sebutan, kerana sebelum dia huruf sebelum dia lam itu berbaris bawah. Kalau cakap bi ta'wilihu susah. Jadi Allah mudahkan bi ta'wilihi. Jadi hi asalnya hu. Dia sama. Okey. Alright. Terus ada lagi satu. Last kan. Maaf. Fa'arsil. Fa'arsilu. Ni. Ni anak. Kalau tu maknanya maka utuslah aku. Fa'arsilu ni. Fa maka arsilu rasul yang dihantar. Rasul hantar kan. Arsilu hantarlah. Maka hantarlah aku. Maka utuslah aku. Fa'asiluni. Macam dalam Quran selalu ada. Fattakuni. Farhabuni. Cuma selalu kita baca itu wakaf. Fattakun. Farhabun. Tak sebut ni kan. Jadi kalau tengok pada Quran tu, nun tu akan membaca kasrah. Itu maksudnya aku. Takutlah kepadaku. Takutlah kepadaku. Fattakuni. Jadi fa'asiluni, maka hantarlah aku atau maka utuslah aku. Ada soalan tak? Jadi ini satu ayat ni, satu ayat kita tengok ada 5 domain dah situ. Ada 5 ganti nama. Satu ayat. Jadi kita tengok banyak ganti nama dalam Quran. Jadi kalau kita boleh mula kenal, dan lama-lama kita akan hafal. Kita akan hafal pelan-pelan. Jadi kita ada seminggu sebelum kita jumpa minggu depan. Seminggu ni baca Quran, bila tengok, bila baca tu, ini domain, huma. Apa makna dia agak-agak? Cuba ingat. Ada 12 jenis perkataan. Okey. Ada soalan setakat ni? Tak tahu lagi. Tak ada lagi. Okey. Kita boleh rehat kejap. Dah sejam ni, kita rehat 10 minit. Okey. Lihat sini, kita sambung. Kita kenal pasti ganti nama yang ada dalam ayat berikut dan nyatakan sama ada terdekat atau terpisah, tak ada, yang penting maknanya lah. Okey, terus pada baris pertama ada tak?
Hum. Mana domain itu atau ganti nama? Jahazahum. Jahazahum. Jadi ganti nama dia ialah Hum. Hum. home. Home. Home maknanya mereka kan? Mereka lelaki atau mereka maskulin lah. Jahazahum, mereka. Jahazahum. Ini terlekat terpisah. Cara tertulis dia terpisah tapi secara makna terlekat. Sebab ha dengan zai tak boleh disambung ya. Jadi jahazahum. Jadi harta ataupun bekal mereka. Okey, lepas tu lagi ada lagi. Zihim. Jahazihim. Him. Pun sama. Kenapa ni home ni him? Maknanya sama mereka juga. Kerana yang ini zai dia berbaris fathah. Jahazahum. Yang ni zai dia berbaris kasar. Jahazihim. Ni kenapa zai ni berbaris fathah? Kenapa zai ni berbaris kasar? Itu nahu. Nanti kita akan belajar kemudian. Okey? Tapi yang menjadikan bunyi hum jadi him tu kerana orang sebelum dia berbaris bawah. Him. Kalau ada dhamma atau fathah jadi akan jadi hum. Kalau huruf sebelumnya dhamma atau fathah. Kalau jahazuhum. Ataupun jahazahum. Tapi jahazi him. Okey? Right. Terus di bawah. Ni. Ni. Ni maksudnya saya. Saya. Aktubni, tuliskan untukku. Uktu ni, bawakan padaku. Bawakan untukku. Uktu ni. Ni ke itu ni? Maaf. Uktu ni tu. Ni ke itu ni? Uktu ni. Uktu ni. Dia tajwid dah tu. Tajwid. Uktu ni. Sebab ta tu bagi dhamma dan ambil huruf ketiga kan. Dia ikut. Uktu ni. Terus. Lagi. Lakum. 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 Apa makna lakum? Bagi mereka. Kum. Bukan mereka. Kum. Kum. Kamu. Bagi dia. Bagi kau. Bagi kau. Tak kamu. Kalian. Bagi kamu. Dia ramai. Kum. Kamu. Dia asalnya antum. Lakum. Jadi tu bagi. Kalau dia terjemah bagi kalian kan. Bagi kalian. Ramai. Lakum. Nama. Dan ada lagi. Lepas tu kita ada. Kum. Kum lagi kan. Abikum. Ayah kamu. Ayah kamu. Abi tu ayah lah. Abi tu ayah. Abikum ayah kamu. Lakum la ni bagi. La ni haraf lah. Bagi kamu. Ini dua perkataan. Lakum bagi kamu. Ni abikum ayah kamu. Okey. Okey, jadi itu. Jadi kum ni terlekat lah. Nampak terlekat kan tu kan. Okey. Terus di bawah. Ani. Ani. Bahawasanya aku. Saya. Ni pun aku saya. Tarau. Na tu bukan. Mana? Tarau. Tahu nak? Tarau na bukan tu. Bukan. Dia kalau na tu na nun alif. Nun na. Dia nun alif. Kalau nun ni bukan. Ni tu perkataan lain. Ya. Dia kalau nahnu tu ada nun alif. Nahnu. Na. Lepas tu lagi. Ufi. Wa ana. Wa ana. Ni dan saya. Jadi wa ana ni dia terlekat terpisah. Terlekat. Terpisah tu. Wa. Terpisah. Dia kalau dia lekat jadi macam ani jadi ya. Oh. Dia terpisah tu. Dia jadi dua ana dan tapi tetap makna sama dan saya. Dan saya. Jadi kalau tengok di sini dalam satu ayat ni kita ada berapa ganti nama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan? Banyak ganti nama kan? Ufi tu Ustaz. Ufi tu bukan. Ufi tu sebahagian daripada perkataan daripada wafi. Ini perkataan asal dia wafi. Waw fa ya. Ya ni kebetulan memang salah satu huruf dari perkataan itu, bukan tambahan. Dia kalau ani ni tambahan. Yang ni sebab ni huruf akar dia kalau kita tengok pada tab nanti dia wa fa ya wafi.
Jadi cukupkan. Ufi maksudnya menyempurnakan. Cukupkan. Okey. Jadi kebetulan ya tu sebahagian daripada perkataan. Dia bukan tambahan. Ya, ya. Okey. Ada soalan lain? Okey, okey. Okey, kita sambung lagi. Okey, ni ayat terakhir untuk kita latih sebelum kita pergi pada Quran, tengok pada Quran pula. Okey, silakan. Mana lagi domain dalam ni? Ya do'unani Ya da'unani, okey betul. ilaihi. Ilaihi. Okey. Ya. Nani ni maksud saya. Ilaihi dia ada nani, Kepada dia. kepada kepadanya. dia. Ada lagi sebelum tu? Ada lagi sebelum tu ada? Ilayya. Ilayya, kepadaku. Ilayya. Oh. Ilayya, kepadaku. Itu ya tambahan. Ilayya. Yadunani, mereka memanggilku. Kan? Mereka mengajakku. Yadunani. Okey, ilaihi. Okey, tu di bawah. Anni Ani, tentang kepadaku. atau dariku. Ani dariku. Ada lagi? Kaidahunna. Kaidahunna. Ini mereka perempuan. Kaidahunna. Kaidahunna. Hunna tu untuk perempuan. Mereka perempuan Rancangan mereka perempuan. Hunna. Dia ada tapi tak banyak seperti home atau lain-lain. Terus? Ilaihinna. Ilaihinna. Ini pun sama. Dia hunna dengan ilaihinna sama. Kenapa dia hin pun jadi hin? Sebab urus melepas dia. Untuk mudahkan sebutan. Ilaihinna. Perempuan ni? Ini perempuan. Ilaihinna. Kepada mereka perempuan. Kan? Mereka perempuan. Okey. Ada lagi? Dah tak ada dah. Habis dah. Okey. Jadi ilayya innani. Itu bagaimana kita kena tome-tome. Nanti jadi latihan nanti untuk seminggu ni bila baca Quran, perhatikan semua tome itu atau ganti nama. Dan kalau guna apps nanti tak pasti tekan saja dia akan keluar makna dia. Nanti saya akan beri link untuk apps. Okey. Okey, sekarang kita terus. Okey. Ini semua okey, semua faham ni kan? Ayat Al-Fatihah. Okey, cari domain dalam ni. Al-Fatihah. Cek ganti nama. Baca tiap hari. Ni kan nak kenal. Mana? Ihdina. Iyaka. Iyaka. Ka. Masuk engkau. Ihdina. Engkau. Ihdina apa nama juga? Ihdina nahnu ni kami. Tunjuki kami. Wa iyaka lagi tu. Satu ada lagi ni iyaka betul. Iyaka. Ihdina sama. Lagi? Ka maksudnya ni iyaka ni ka ni kan? Ka ni. Ka masuk engkau. Iya tu hanya. Dan hanya engkau. Atau hanya kepada engkau. Iya. Satu ka sajalah ni. Ka sajalah. Dari ka kan. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Tak melekat lah. Dia sebenarnya lekat. Dia sebenarnya lekat. Tapi alif dengan kaf tu tak boleh sambung kan. Oh. Dalam melekat tu masuk dalam satu kali ke apa? Bukan satu kalimah. Dia kalau nanti kita belajar nahwu, dia berkaitan. Maksudnya dia jadi objek.
Saya automatik jadi objek kepada perkataan sebelum ni. Okey. Objek. Alaihim. 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 Him, mereka. Lagi? Dua kali him. Alaihim. Alaihi dari satu. Iaitu domain-domain Al-Fatihah. Atas mereka. Ingat. Iyaka hanya engkau. Iyaka hanya engkau. Iya tu hanya. Engkau. Hanya kepada engkau. Na'budu kami sembah. Wa iyaka dan hanya kepada engkau. Nasta'inu kami minta pertolongan. Okey. Lepas tu ihdina tunjuki kami. Jalan yang lurus. Alaihim atas mereka. An'amta kau telah bernikmat atas mereka. Alaihim. Ghairil maghdubi bukan kemurkaan atas mereka. Ini yang dimurkai. Okey. Itu Al-Fatihah. Kita tengok lagi. Kita tengok ini. Kita pergi pada surah yang jauh sikit. Ya. Bukan ni ke 239 bukan 4. Okey, Yusuf. Okey, kita tengok sini. Kita tengok yang tengok sebelum ni. Pada bulan surah Yusuf je. Cari domain sini. Inna tu boleh. Tilka. Mana? Tilka. Bukan. Okey, tilka ni bukan. Tilka ni itu. Ini. Tilka ni ini. Dia bukan. Kebetulan ka tu sebagai satu perkataan. Satu huruf. Di bawah. Nilai Inna. Inna. Inna mana? anzalna. Inna, okey. Ada kami. Inna, sesungguhnya kami. Nah. Kami. Lepas tu? La'allakum. Anzalnahu. Anzalnahu. Kami turunkan ia. Hu. Na tu bukan. Hu je lah. Hu saja. Na ni sebahagian daripada perbuatan. Anzalna. Na tu kami. Pun kami juga. Na tu kami juga. Nun panjang. Na tu kami juga. Ni kami telah turunkan. Nya. Itu. Hati-hati. Kami tukar kepadanya. Maaf. Inna depan tu kami kan. Ya betul. Tetapi dia sebahagian Kemudian pada na perkataan yang ada perbuatan. itu? Dia perbuatan. Dia sebahagian pada perbuatan. Dia bukan domain. Dia cipta kami tapi dia bukan perkataan isim. Dia perkataan perbuatan. Fa'il lah. Dia fi'il. Okey, terus ada lagi. La'allakum. Kum. La'allakum. La'allakum. Agar kamu Mereka. sekalian. Sunggahan mereka. Kamu. Terus Takkid. nahnu. Nahnu. Lagi Alaika. alaika atas engkau. Atas engkau. Lagi Ilaika. ilaika. Mana tu? Oh tu. No, auhaina tak tu. Auhaina tu sama macam tadi, macam anzalna. Itu kata perbuatan. Kata perbuatan yang mengatakan kami telah wahyukan. Auhaina. Dia kata perbuatan. Ini qablihi. Kunta tu dia. Kunta. Qablihi. Kunta pun sama juga. Dia ni. Dia sebahagian pada perbuatan, perkataan. Tapi engkau juga masuk kunta, engkau juga tu kunta. Engkau telah jadi. Engkau telah jadi kunta. Tapi kunta. nak kena salah tapi dia bukan domain, dia bukan kata, bukan isim. Dia perbuatan. Masdar. Qablihi. Sebelumnya. Betul. Lagi bawah Di abihi. di abihi. Jadi kalau dah tu maksud dah tahu ada dua perkataan itu, di abihi, kepada bapanya. Terus
Ya abati. Ya abati. Ya abati tak ada hi. Ya abati berapa? Ini. Ini sesungguhnya aku. Ini ini. Ini. Hmm. Sesungguhnya aku. Ini aku. Ada asyaruka. Lagi? Ra'aituhum hum. Ra'aituhum li. Ra'aituhum hum. Lepas tu lagi? Li kepadaku. Bagiku. Li bagiku. Itu semua domain-domain yang ada dalam beberapa ayat pertama surah Yusuf. Kan? Sebab dia kisah cerita kan. Kalau cerita ni, kalau kita baca maknanya, sesungguhnya kami telah turunkan iaitu kitab Quran dalam bahasa Arab agar kamu berfikir. Nahnu kami kisahkan ke atas engkau kisah yang paling baik, ahsanul qasasi, dengan apa yang kami telah wahyukan kepada engkau, ini Quran. Dan jika in kunta min qabl, dan tidaklah engkau sebelum kami turunkan kisah ini, la minal ghafilin, dari kalangan orang yang ghaflah, yang lalai. Tak tahu. Itu kisah bagaimana Isqala, dan ketika Yusuf telah berkata kepada bapanya, wahai bapaku yang disayangi, atau wahai bapaku, ini sesungguhnya aku, ini ra'aitu, aku telah lihat. Ahada 1 asyara 10. Ahada asyara 11 lah, 1 dan 10. 11 kaukaban, bintang-bintang dan matahari, wal qamara dan bulan. Ra'aituhum, aku telah lihat mereka, li kepadaku, sajidin, mereka bersujud. Itu bagaimana cerita itu kita faham. Jadi itu kita baca pelan-pelan, kita kenal domain dulu. Okey? Right, ada soalan sebelum kita pergi topik berikut? Tidak. Ya, jadi okey, kita terus. Okey. Okey, terus perkataan berulang-ulang selain daripada domain ialah perkataan yang seperti ini, ialah perkataan dia panggil okey, dia panggil isim tunjuk, isim isyarah, kata tunjuk. Sebab cakap semua ada tunjuk kan, itu, ini, dia, mereka. Jadi ini selalu yang berulang-ulang, hadza dan hadhihi. Hadza dan hadhihi. Hadza ini, hadhihi pun ini. Cuma hadza dia akan menunjuk kepada perkataan atau maskulin. Dalam bahasa Arab setiap perkataan tu ada sama ada dia maskulin atau feminin. Dia bentuk, dia ada jantina. Kalau bahasa Inggeris ada lion, lioness, tiger, tigress kan. Bahasa Melayu tak ada ayam jantan, ayam betina, tak adalah ayam tan, ayam ne kan, tak ada. Ayam jantan, jadi dua perkataan berbeza. Tapi bahasa Inggeris ada, tapi banyak untuk haiwan aja dan manusia. Jadi kalau bahasa Arab ni hampir semua isim. Semua isim atau dia ada jantinanya, sama ada maskulin atau feminin. Ada bukan lelaki perempuan tapi maskulin atau feminin, maksud ada jantinanya. Jadi dia bila dia rujuk, kalau nak tunjuk kepada satu benda yang maskulin pakai hadza. Kalau satu isim tu yang feminin dia kata hadhihi. Jadi inilah dekat. Lepas tu kalau dua orang hadani. Hadani pun tak banyak ni hadza kalau dua orang. Lepas tu kalau ramai, ini semua untuk yang dekat kan, ini untuk yang berakal. Haulai. Ini semua. Untuk benda tu ataupun isim tu untuk berakal, untuk manusia, kata orang yang berakal, yang ada berakal, kumpulan yang berakal, boleh berfikir sebagai haulai. Kalau tidak dia pakai hazihi. Jadi kalau tilka itu. Tilka itu untuk feminin,
Zalika untuk maskulin. Zalika. Ulaika mereka itu. Ulaika diguna untuk maskulin dan feminin sama aja. Ulaika, haulai pun sama. Mereka feminin. Jadi itu kata dia. Ini kita akan dapat dalam Quran kan. Jadi kita harus boleh mula kenal apa makna itu. Haulai, ulaika, selalu nampak kan. Jadi itu. Jadi sekarang kita kena bezakan sama ada ini semua atau mereka itu atau ini atau itu, dan kita tahu nanti kita akan belajar ni sama ada dirujuk pada masculine atau feminine. Okey, lepas tu kita panggil ni isim isyarah. Isim maksud, maaf, tadi isim isyarah tunjuk, ini kata hubung yang dia yang, mereka yang, kan, mereka yang apa. Ada banyak Al-Quran allazi. Allazi yang untuk lelaki singular, yang. Kalau allazina mereka yang untuk masculine. Allati untuk feminin, allati untuk mereka yang feminin. Tapi pun tak banyak allati tak banyak. Ada tapi tak banyak. Paling banyak allazi dengan alladina. Jadi kalau allazi, Allah tu alif tu maksud apa? Ada alif kecil tu. alif ni. Allah tu kena baca panjang tu. Nah ni pendek, allazina. Alladzina. Kalau ni allati ni yang feminin panjang lah. Allati itu plural. Yang paling banyak alladzi dengan alladzina. Ini hamzah wasal ni. Ni untuk tajwid nantilah. Kalau minal lai tak jangan baca mina alladzi, minal ladzi. Kan? Minal ladzina atau kalau minal ladzi dia yang, alladzina mereka yang. Okey, untuk masculine. Okey, jadi ada perkataan-perkataan lain yang dalam Quran yang banyak berulang. Ini ialah perkataan-perkataan yang kita akan selalu jumpa, macam kata wa'is, dan ketika. Wa'is dan ketika. Dan ingatlah, dan ketika. Wa tu dan, is tu ketika. Au atau. Au atau. Lama ketika. Lama. Atau bila. Kalau bahasa Inggeris when aja. When, lama. Qad, sesungguhnya. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya. Qad. Sama inna pun sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Tapi inna sebagian daripada hal-hal nanti kita akan belajar. Qad ni kita akan jumpa qad, lau, jikalau lah, jika, lau, jikalau. Atau jika, lau. Kita dengan qad. Lepas tu kita ada ala, ingatlah. Ala, ingatlah. Ketahuilah. Ala. Ini semua perkara-perkara berulang-ulang. Yang kita akan jumpa banyak kali. Wa amma, wa tu dan, amma adapun. Amma adapun. Lama ketika. Amma adapun. Amma adapun. Ala dan am atau. Ataukah. Am ni lebih pada dia macam ada bukan soalan tapi adakah engkau nak A atau engkau nak B ataukah. Itu maksud am. Ataukah. Summa kemudian. Pilihan lah. Kan summa kan. Summa selalu kemudian. Atau selepas itu. Jadi inilah perkara-perkara yang kita perlu selalu jumpa dan kita akan sekarang kita tengok pada kita latih pada Quran lagi sikit. Sekejap kita tengok yang ni. Kita tengok kita tengok pada ayat ni. Okey. Okey. Kita tengok pada slide berikutnya. Kita ada ayat-ayat yang berulang tadi. Apa tu perkataan yang berulang tadi kan? Kita ada macam ini, kita ada zalika. Zalika. Ini ada kadzalika, dua perkataan. Kadza dan seperti itulah. Okey. Okey, kita tengok. Kita kembali ke
Kamu. Alaika ni tak ada sangat sini daripada surah Ali Imran tadi. Okey, ini surah Ali Imran. Al-Baqarah. Maaf, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat pertama kita tengok Zalika, mana zalika. kata-kata yang itu. Yang berulang-ulang tadi. Zalika. Zalika. Zalika maksud itulah kan? Tak ingat lagi maksud dia. Zalika. Zalika itulah. Itulah. Zalika itulah. Dia singular. Allazi. Allazi, allazina. Ni allazina. Allazi tu mereka kan? Mereka. Mereka yang. Allazina mereka yang. Mereka yang. Mereka yang beriman. Yu'minuna. Wa mimma dan wa mimma. Wa mimma, mim tu mim tadi perkataan min dengan ma, min dari min tu kita akan belajar lepas ni, min apa tu, ma tu apa dan dari apa. Dia dua perkataan digabung jadi satu, wa mimma. Yang wa Tu mimma kira yang ni berulang tu. min masalah berulang, min dari, min banyaklah min. Tapi ni dua perkataan gabung jadi mimma. Dia dulu perkataan gabung untuk mudahkan sebutan cakap Apa dari apa? Dari apa? dari apa betul. Itu ada lagi Wallazina. Wallazina. walazina. Mereka kan? Mereka yang. Mereka yang. Bima tu maksud tak bima? Bima tidak, bima dengan apa? Oh. Alaika. Ya, alaika tu. Ilaika. Ilaika kepada engkau. Ini kepada engkau. Ilaika samlai tadi Kepada ilaika. kau kan? Domain kan? Domain kan kau tu kan? Ya betul. Terus Berulang. Tu berulang tak? Ulang. ilaika yang selalu berulang, ilai kepada ka engkau. Tiba berulang. Min. Domain kan, domain dengan haraf. Jadi kita ambil yang isim isyarat dulu. Oh, isim isyarat yang tunjuk lah. Ula. Ulaika. Apa tu kita ada ulaika bawah tu kan? Ulaika. Ulaika kan? Wa Ulaika ula ada dua dua bawah. Kan? Dan kita ada yang lain tadi allazi. Kita ada tadi allazina. Allazina ulaika Muflihun dan zalika. Ini banyak yang berulang. Ilaika tu. Ilaika satu mana? ilaika. Ilaika ada ilaika huruf memang huruf lah. Ilaika diulang-ulang. Ila tu kepada ka engkau. Bukan isim isyarat lah. Bukan isim tunjuk. Okey. Bima apa? Okey, jadi itu tadi perkataan lain tu kalau kau tengok pada cerita-cerita wa amma maka wa duha wal laili mungkin ada amma yatasaalun. Semua tu nanti kita akan ulang-ulang lah tu. Macam ni sekejap kita tengok sini. Ada surah yang pendek-pendek. Macam ni kan kita ada summa hadza kan, macam ni kalau surah ni wa tini wa zaitun wa hadza dan ini Zaini. kan. Kita ada summa kemudian. Ni macam ayat berulang ke ni? Ini berulang ah. Summa Illallazina. Illallazina. alladzina. Illa pun itu haraf. Illa alladzina. Allazina. Soleh. Kita akan jumpa selalu ni. Kan? Allazi mana yang ah? Apa? Allazi yang.
Kalau allazina panjang mereka yang. Mereka yang. Plural. Okey. Jadi hadza ini semua kemudian. Okey. Jadi ini antara kita akan jumpa selalulah allazina. Okey, yang qad ke am tu kita jumpa kadang-kadang lah. Tapi yang allazi dzalika tilka haulai hadza hadi itu selalu kita jumpa. Kita tengok surah di bawah. Okey, sama dengan ni kita tengok. Yang ni kita ada iqra bismi rabbika kan kita allazi. Allazi. Kita ada allazi. Allazi. Kan? Mana maksud dia yang lah ni. Masuk yang. Dia banyak berulang. Jadi kita akan jumpa selalu tu. Jadi pelan-pelan aja. Kalau tak tahu makna awal tak apa. InsyaAllah lama-lama kita dah tahu bentuk dia, lama-lama kita akan teringat sendiri. Bila kita baca Quran selalu kita nampak kan. Jadi allazi yang, allazina mereka yang. Okey. Akan bertambah lagi kita punya penggunaan kata. Okey, ada soalan lain nak ditanyakan? Kita ada jam berapa ni? Oh, 2:30. Okey. Jadi kalau yang am dengan tu kita pergi kepada bawah lagi tengok macam ni. Kita tengok. Ni ulaika, ni banyak ulaika yang. Innallazina mereka. Innallazina. Innallazina. Ni mereka yang. Mereka yang kafir. Sebab ada innallazi ke? Inna tu ke tambah? Inna sesungguhnya allazina mereka yang kafaru telah kafir. Mana allazina tu mereka yang lah. Mereka yang, betul. Kalau kafir. Kalau ulaika mereka itulah. Mereka itulah mereka. Mereka juga ulaika. Hum tu domain kan, hum yang depan. Maaf ya. Ulaika hum tu domain. Hum mereka. Hum mereka. Domain lah kan. Domain lah. Ulaika hum. Ini domain. Berarti kita alladzina lagi ni. Kita ada ulaika di bawah. Ulaika hum. Hum sama tadi lah. Sama tadi. Ayat yang berulang banyak. Okey. Kalau tengok di bawah tu ada zalika lagi tak? Zalika. Ulaika. Kita ada ulaika ayat alladzina. Kita ada ulaika. Kita ada mana lagi? Zalika. Zalika itu kan? Zalika itu. Dia zalika untuk singular, ulaika plural. Zalika untuk singular, zalika itu, ulaika mereka itu. Okey. Faham. Ulaika mereka itu, zalika Itu. seorang lah. Itu untuk singular. Okey? Right. Itu yang kita mula-mula kenal lah untuk kata yang berulang-ulang ni. Okey. Lepas ni saya nak tunjukkan kata-kata yang berulang-ulang. Ini harap. Kejap ya. Saya stop share. Ni 15 minit aja untuk kita mula kenal haraf. Nanti bila baca Quran kita kena